Apa yang saya ceritakan ketika saya sampai ke Highland Towers masa hari kejadian itu ialah situation punya reporting. Apa yang saya nampak, apa yang berlaku ketika itu, apa yang patut saya buat. Kejadian yang tidak dapat saya lupakan ialah walaupun dah rebah bangunan tu, tapi mangsa 2 orang dijumpai dengan selamat. Jadi semua orang bertepuk tangan masa tu. Satu kejayaan bahawa kita dapat mengeluarkan mangsa hidup. Seri Pentas, Bandar Utama. Di sini berpusatnya stesen televisyen Malaysia Berhad, STMB atau TV3 yang telah melebarkan sayapnya di dunia penyiaran selama 38 tahun. Bermula di Jalan Riung, TV3 berpindah ke Seri Pentas pada 1996 dan sejak dirasmikan sebagai stesen televisyen swasta yang pertama di negara ini, TV3 terus mendapat tempat di hati penonton. 5, 4, 3, 2, Rangkaian berita terutamanya buletin utama antara program TV3 yang dinanti penonton saban hari. Ini kerana ia menjadi sumber informasi yang tepat, sahih dan jitu dengan purata jumlah penonton mencecah sehingga 2.5 juta setiap hari. Antara laporan ikonik yang masih kekal diingatan ialah tragedi runtuhan bangunan Highland Towers di Hillview, Hulu Kelang pada hari Sabtu jam 1.30 petang 11 Disember 1993 yang meranggut 48 nyawa. Sejak tragedi itu, atas faktor keselamatan, penghuni 2 lagi menara bersebelahan telah diarah keluar dan kini sepi tak berpenghuni. Setelah 28 tahun, apa yang tinggal di tapak kejadian runtuhan itu hanyalah rangka bangunan tinggal yang semakin dimamah usia. Saudara Nasaruddin Tajuddin, bekas pengarang eksekutif dan juga penyampai berita TV3, adalah wartawan yang ditugaskan untuk melakukan liputan pada hari kejadian. Selepas 28 tahun, Majalah 3 membawa Nasaruddin yang lebih dikenali sebagai Nash kembali ke tapak Highland Towers untuk mengimbau detik bersejarah itu. Beliau sama sekali tidak menyangka bahawa bangunan setinggi 12 tingkat itu boleh runtuh dan benar-benar terjadi di depan matanya. Pada hari kejadian tu saya sebenarnya bercuti, off day. Saya off day. Jadi petang tu tiba-tiba saya dapat panggilan daripada saya punya editor mengatakan bahawa Nasaruddin, dia kata, you boleh call back tak sebab ada bangunan runtuh. Saya macam mula tak percaya. Saya kata, di mana bos? Bunyi dia macam Hillview, dia kata macam tu. Kebetulan kakak saya tinggal di Hillview apartment. So saya call kakak saya, ada ke bangunan runtuh di situ? Sebab situ ada banyak blok. Dia kata, oh tak ada lah, mana ada, semua okey. Lepas tu bos saya kata, call balik semula, confirm, dia kata, memang ada bangunan runtuh, datang di office sekarang. Sebab kita nak buat crossover. First story pukul 8. Nasaruddin yang menerima panggilan sekitar jam 5 petang kemudian bergegas ke pejabat. Pada ketika ini, penduduk Taman Perumahan Hillview berada dalam keadaan panik manakala pihak berkuasa dan pasukan penyelamat tiba untuk melakukan kerja-kerja mencari dan menyelamat. Di ruang udara, pesawat Nuri menunggu untuk memindahkan mangsa ke Hospital Kuala Lumpur. Tibanya sampai, hari dah gelap masa tu dah. Dah gelap, kru-kru semua dah standby semua dah untuk buat crossover pukul 8, story yang pertama. Jadi masa saya sampai tu, ketika saya buat crossover tu, keadaan memang kecoh masa tu sebab baru berlaku. Dan ketika saya buat crossover tu, helikopter Nuri atas kepala saya masa tu tengah menurunkan peralatan kelengkapan menyelamat. Masa tu tengah heboh sangat dengan bunyi heli, dengan bunyi bomba, orang datang semua, dengan VIP semua datang tengok kan. Jadi saya pun buat crossover. Tepat pukul 8 kita buat crossover. So kami laksanakan dengan baik lah ya. Kita tak ada lewat, tak ada apa. So alhamdulillah masa tu kita buat crossover. Keadaan pada ketika itu ternyata kelam kabut. Setiap yang berada di lokasi mempunyai tugasan dan sebab tersendiri. Namun di dalam kekalutan itu, kru TV3 tetap berhasil mendapatkan maklumat untuk melakukan lintas langsung dengan baik.
Apa yang saya ceritakan ketika saya sampai ke di Highland Towers masa hari kejadian itu ialah situation. Maknanya apa yang berlaku ketika itu, apa yang saya nampak ketika itu, Jadi saya menceritalah apa yang berlaku ketika itu. Sebab fakta-fakta sebelum tu dah ada lah, dah dikumpulkan. Jadi apa yang saya buat ialah situation punya reporting. Apa yang berlaku sekarang, apa yang saya nampak, apa yang patut saya buat untuk interview sesiapa yang ada di lokasi lah, VIP ke orang yang ada authority lah, untuk bercakap tentang kejadian yang berlaku. Selaku wartawan berita, carian dan dapatan maklumat adalah perkara yang paling penting. Begitu juga setiap pengamal media yang berada di lokasi ternyata komited dalam melaksanakan tanggungjawab. Mereka sanggup menunggu sepanjang hari pada setiap hari bagi mendapatkan perkembangan terkini di lokasi. Kita media ni berkampung lah, termasuk juga TV3. Jadi ketika itu, masa berkampung tu tidak ada off day pun. Semua wartawan dibekukan off day. Selagi tak habis, tidak ada off day. Jadi kami bekerja secara shift, pagi, siang, malam. Dan ada antara kami yang tidur menumpang di rumah orang berdekatan ni supaya tidak mau miss anything news, apa yang berlaku kan ketika itu. Mungkin jumpa mayat ataupun orang yang dapat selamatkan tengah malam ke, anytime. So kita kena standby semua. Breaking news tu at any time kita kena buat. Penantian kru TV3 ternyata tidak sia-sia. Di sebalik runtuhan bangunan 12 tingkat ini, usaha mencari dan menyelamat mangsa runtuhan oleh pihak bomba telah membuahkan hasil. Ia merupakan paparan detik yang tidak dapat dilupakan kerana ia dianggap seperti suatu keajaiban yang dapat disaksikan menerusi kaca TV. Satu kejadian yang tidak dapat saya lupakan ialah di mana seorang kanak-kanak dan juga seorang pembantu rumah ditemui selamat. Walaupun dah rebah bangunan tu, tapi dijumpai dengan selamat. Jadi semua orang bertepuk tangan masa tu. Bertepuk tangan sebab satu kejayaan sebab kita dapat mengeluarkan mangsa hidup, 2 orang, seorang kanak-kanak dan seorang pembantu rumah. Berpegang kepada slogan berita terkini, hiburan sensasi serta falsafah kerja mengutamakan perancangan dan berani membuat keputusan yang pantas, TV3 pada ketika itu ternyata menjadi peneraju dalam melaporkan setiap berita. TV3 ni mempunyai prinsip kita yang pertama. Saya masih ingat lagi, selain daripada Highland Towers, ada lagi lain-lain kejadian yang kita buat crossover pukul 8 juga, iaitu kejadian tanah runtuh Pos Dipang. Ketika itu saya sedang bertugas dan tiba-tiba editor saya kata, dalam pukul 6 petang, dia cakap dengan saya, Nasharuddin, kau pergi dekat hospital, kau buat crossover pukul 8 malam ni juga. Jadi kami pun tak ada cakap banyak, kami ikut arahan sebab kita nak the first news crossover pukul 8. So kami pergi. So in the nick of time tu pukul 8 tu, elok-elok dah 5 minit dia, kebetulan ada wartawan. Saya minta wartawan bantu saya dapatkan fakta sikit dan saya akan olah secara on the spot masa live tu. Dan saya minta seorang doktor datang untuk menerangkan kejadian yang latest, apa yang berlaku, berapa mayat yang ada, so macam itulah. Jadi masa tu TV3 memang kita nak always be the first. Always be the first. Kalau breaking news pun yang pertama breaking news. Yang telah pergi diingati dan yang masih ada dikasihi. 48 jiwa yang telah terkorban nyata memberi kesan kepada setiap ahli keluarga yang terlibat. Beberapa majlis peringatan juga pernah diadakan di sini bagi memperingati mangsa yang telah terkorban, dan TV3 berada bersama merakamkan detik-detik itu saban tahun. Hari ini masuk bulan ke-6 pangsa puri Highland Towers runtuh di Ulu Klang. Sehubungan itu, satu majlis diadakan sempena memperingati mereka yang terkorban dalam kejadian berkenaan di tapak bekas runtuhan itu. Inilah tapak runtuhan yang dianggap paling ngeri dalam sejarah perumahan negara. Peristiwa 6 bulan lalu belum luput dari ingatan penduduk Malaysia, terutama saudara mangsa yang terkorban. Hampir 50 ahli keluarga mangsa membanjiri kawasan runtuhan untuk mengadakan majlis memperingati mereka yang terkorban. Mereka meletakkan jambangan bunga di tempat khas di kawasan terbabit sambil berdoa.
Sempena majlis ini juga, senarai 48 mangsa diletakkan di tempat khas sebagai tanda peringatan. Hari ini genap 11 tahun tragedi Highland Towers berlalu dan satu majlis ulang tahun terakhir memperingati peristiwa itu diadakan oleh penghuni yang terselamat. Suasana sedih dan marah menyelubungi majlis ini. Ia diadakan tepat jam 1.30 petang tadi, waktu berlakunya tragedi 11 tahun lalu. I always pluck from the basket of flowers I placed there. So I'm now going to Nirvana Memorial Park to the family tomb and place it there. Okay. Who you lost actually? I lost my mother, my wife, and my youngest son. Probably the last one. Why is it the last one? Because we have already given off our rights for the sake of compensation. So it doesn't belong to us anymore. So no point in coming. Sejumlah 52 juta ringgit diberi sebagai pampasan kepada mangsa tragedi dan ia menjadi tidak bermakna jika bumi yang hijau kian pudar. Selepas 23 tahun tragedi Highland Towers, dua beranak yang terselamat dalam kejadian 1993 itu dipertemukan kali pertama dengan wira yang terbabit dalam operasi menyelamatkan mereka. Nur Hamidah Najib yang ketika itu 18 bulan dan ibunya ditemukan dengan bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Tan Sri Zaman Khan Rahim Khan, individu yang bertanggungjawab ketika itu dalam misi menyelamat dan mencari mangsa runtuhan Highland Tower. Diadakan di Sri Pentas, Hamidah dan ibunya sebelum itu diterbangkan terus dari Surabaya, Indonesia pagi tadi. Tiba di KLIA 2 pada jam 8.40 pagi, dia ditemani suaminya Zahroni Ahdaqani dan adik perempuan Hamidah. Suasana bertukar hiba sebaik Tan Sri Zaman Khan dipertemukan dengan dua beranak ini. Meskipun waktu ini Mida tak ingat apa-apa, masih kecil. Ya. Mida mau ucapin. Berapa umur masa itu? 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Mida mau ucapin beribu-ribu rasa terima kasih Mida pada Bapak Muhammad Zaman Khan karena sudah menyelamatkan Mida dalam tragedi ini. Mida tak bisa cakap apa-apa, cuma rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang merealisasikan harapan kedua-dua mereka untuk dipertemukan. ...28 tahun selepas berlakunya tragedi, Highland Towers kini terbiar usang di pinggir bandar. Umpama Tugu tidak dilawati, melihat hasil tinggalan ini memberi perasaan duka dan hiba. Semoga kejadian yang pernah berlaku di sini dahulu dapat memberi iktibar kepada kita semua.